Okay guys, hari ni aku nak bawa korang ke zaman era 90-an. Yang mana zaman ni macam-macam pesanan yang ada. Pesanan-pesanan yang seram. Korang mesti pernah dengar yang mana mak korang pernah pesan dekat korang sebelum korang keluar bermain. Bila lepas semayang asar, korang pun langkah kaki keluar, mak korang dah pesan siap-siap. Pol, kau balik sebelum maghrib, sampai rumah awal. Jangan dah gelap baru nak sampai. Nanti hantu kopak sorok kau, baru kau tahu. Faham tak faham? Macam tu mak korang pesan. Tapi bila dah main, semua korang lupa apa yang mak korang pesan. Dah seronok kawan-kawan ramai. Bila dah azan, barulah kau sampai rumah. Apa lagi, tercegatlah bapak korang depan pintu dengan hanger. Yang tu lagi seram aku rasa. Lagi seram daripada mak korang pesan tu, hantu kopak tu. Kau pun pura-pura lah menangis. Ingatkan tak nak kena bedal dengan bapak korang. Ingat boleh terlepas. Kau baru nak langkah masuk pintu, Masuk je. Bedal lah, apa lagi. Menangin kau betul-betul. Kau ingat boleh lepas. Rupanya bapak korang marah sebab baju, tengok baju berlemuh, kotor dengan selutnya. So mandi, standby sembahyang maghrib. Jadi apa yang aku nak sampaikan hari ni adalah satu anugerah yang kita pernah dengar hikayat cerita yang macam-macam tentang benda-benda seram ni. Jadi aku nak bagikan satu anugerah khas buat hantu-hantu ni. Jom kita roll intro dulu. Okay, Assalamualaikum guys. Terima kasih masih setia dengan channel Sepu TV. Yang mana dah subscribe, dah komen dekat bawah, aku nak ucapkan ribuan terima kasih. Yang belum subscribe, tolonglah lepas habis tengok tonton cerita aku, kisah aku ni, tolong subscribe dekat butang bawah tu. Free, gratis. Korang tekan butang dekat bawah. Dah tekan tu, sebelah dia tu, korang nampak butang loceng tu. Cantik butang loceng tu. Korang tekan for all notification, supaya korang tak terlepas apa cerita aku lepas ni. Okey, untuk cerita yang seterusnya, yang mana aku nak bagi anugerah yang pertama ni pada hantu Pontianak, Jibam-Jibam. Tentu aku nak pesan dekat korang, cerita ni adalah mitos dan hiburan semata-mata. Korang jangan terlalu taksub dengan perkara-perkara tahyul. Ia tujuan untuk menghiburkan kita. Yang kita tahu mereka ni adalah bangsa jin yang akan menyakat kita. Okey, jom kita ke anugerah yang pertama. Pontianak, Jibam-Jibam. Pontianak dengan gelaran Kak Ponti, atau dekat Indonesia diorang panggil kuntilanak, bukan matilanak. Diorang ni popular bukan sekadar orang Melayu dengan Indonesia je percaya, tapi juga bangsa India dan China. Mereka mempercayai kewujudan Pontianak. Diorang ni baik dekat Malaysia ke dekat Indonesia ke, diorang gemar benar pakai baju kelawar. Dah lepas kalau putih, lusuh pula tu. Atau belilah baru. Nagoya kan ada. Okey, kalau dekat Amerika pula, dekat sana demo bergaya sungguh. Dekat sana dengan kot dia orang pakai, kan, dengan collar ni tegak ni, collar tegak ni. Macam pop ye tu. Tapi dekat sana dia orang ada jantan dengan betina. Kemas-kemas baju dia orang pun, dia orang ni gemar benar isap darah. Dah bersih baju lawa, pengotor pula tu. Untuk dekat Jepun pula, gelaran dia orang dibagi dengan nama Sadako. Aku pun tak tahulah nak cakap macam mana. Ejaan dia Sadako, Sadako. Tapi menggambarkan Pontianak juga. Pontianak atau kuntilanak ini diceritakan berasal daripada kematian seorang wanita ketika melahirkan anak sulungnya. Dia dipuja
dan dimentera oleh orang tak bertanggungjawab untuk mewujudkan kembali ke alam realiti. Kalau korang tahulah kan, Pontianak ni boleh berubah. Tapi aku percaya korang mesti tahu macam mana nak buat. Yang mana korang boleh paku dia punya tengkuk. Dia akan berubah jadi perempuan cantik. Tapi kalau tak cantik, pandai-pandai lah korang nak reject macam mana. Okey, anugerah yang kedua aku bagi kepada Toyol. Terima kasih Toyol. Ataupun Ceplos. Okey, Toyol ni merupakan satu makhluk berbadan ketot, bertelinga capang, berwarna hijau. Tak tahulah mak dia beranak dalam tongcat ke apa ke. Okey, kerjayanya sebagai seorang accountant. Tapi dia hanya pandai mengira 1 sampai 5. Lebih daripada 5 otak dia jam. Bab mencuri serah kat dia. Kat mana dia sekolah pun aku pun tak tahu. Sian dia. Jangan berasa hati pula. Aku tak cakap kat korang. Ini cerita Toyol ni lah kan. Tak ada kena-mengena dengan korang. Hobi dia pula suka main kacang hijau. Sebab apa? Sebab dia pun hijau. Lainlah dia color chrome. Silat-silat dia main kacang bearing bersika tu pula. Toyol ni pula ada import export yang mana kita boleh beli dengan dia punya tuan. Sama ada dekat negara jiran ke, dekat negara kita sendiri ke, ataupun diimport khas dari Saudi Arabia sana. Macam biji kopi lah. Okey, kita move ke anugerah yang ketiga. Jatuh kepada hantu kopak. Okey, tepuk tangan. Hantu ni lah yang mak korang selalu sebut-sebut untuk takut-takutkan korang supaya korang balik awal lepas bermain. Ingat tak aku cerita tadi masa intro tadi? Mak korang pesan korang balik awal. Hantu ni dia, hantu kopak ni dia agak misteri. Sebab rupa paras dia tak adalah menakutkan. Wajah dia cantik. Tapi fizikal dia membuatkan korang tercengang. Sampai korang kena sorok pun korang tak tahu. Yang mana tak faham hantu kopak ni, korang pandai-pandai lah kan. Yang ini sensitif sikit aku nak sebut. Nanti orang perempuan marah. Okey, Alkisah dia bermula apabila seorang wanita juga yang macam Pontianak tadi melahirkan seorang anak. Tapi anak dia mati sebab orang lain. Ada juga yang menghikayatkan bahawa hantu kopak ni pernah dirogol dengan kejam dan sadis. Aku ingatkan kambing je orang tam. Dengan hantu-hantu pun kau habis semua, kau sapu. Apa punya manusia. Sebab itulah dia berkeliaran pada waktu maghrib untuk cari budak-budak yang masih bermain untuk disorok dan disusukan. Dia susukan sampai cirit-birit. Sampailah mak bapak dia orang tak jumpa, dia orang hilang kat mana. Barulah puas hati si hantu kopak. Itulah kisah hantu kopak. Anugerah yang keempat pula aku nak bagi. Surprise sikit. Yang ini keempat. Yang keempat ni aku bagi kat hantu raya. Apa yang raya semua kena-mengena dengan dia. Tak masuk dengan Jabatan Kerja Raya. Hantu raya ni orang dulu-dulu suka bela. Macam bela kucing, macam bela kambing. Dibagi makan dan segala benda. Orang dulu-dulu suka bela hantu raya ni sebab dia ni seorang yang rajin dan tekun bekerja. Tak irau pun dia tak ada KWSP ataupun sokso. Malah tak minta pun 10k. Dia bekerja dengan ikhlas hati. Yelah, kurang-kurang ada caruman sokso ke. Mana tahu kan dalam dia jaga kebun tu terserempak dengan rimau ke, terpijak kaca ke. Kurang-kurang ada sokso kan. Tapi dia tak irau pun ada sokso ke, tak ada sokso ke, insurans ke. Dia buat kerja dengan rela hati menurut perintah tuan dia. Walaupun dah PKP sebelum ni, dia tetap juga jaga kebun, ikut arahan tuan dia. Walaupun dia tahu akan kena saman, tapi dia tak kisah pun. Hantu raya ni ada kelebihan. Kelebihan dia mampu menyerupai tuan dia. Sebenarnya rupa asal dia mata merah, berbulu lebat seperti seekor beruang. Tapi bukan panda. Korang jangan salah faham. Dia ni bersifat setia.
setia dengan tuan dia sampai tuan dia mampus. Bila tuan dia dah mampus, tinggallah dia bersendirian. Mulalah dia cari tuan baru. Dia dah sedih, dia nak tuan baru. Dia dah cari tuan baru. Dia kacau lah jiran-jiran. Habis semua jiran tetangga semua dia kacau. Patutnya korang bantulah dia. Hantar dia pergi kaunseling supaya dia bersemangat balik, supaya dia boleh lupakan tuan yang lama dia yang dah mampus tu. Anugerah kelima ni aku bagi kepada Pocong atau Brother Chong. Tiadalah kaitan dengan si Acung penyanyi tu. Sebab si Pocong ni tak pernah pergi kelas vokal. Jadi apa kerja si Pocong ni kalau bukan dia seorang penyanyi? Tak ada, kerja dia nak menyakat orang. Tak kira orang tu ada dekat mana. Kadang-kadang korang pernah jumpa orang naik motor pun ada, tepi jalan ada, ikut dan dia lah. Dia takutkan orang dengan macam-macam cara. Ada kala dia lompat, main skipping tanpa tali, berguling seorang diri, sampaikan orang yang nampak dia lari, selipar dekat tangan tu, lari. Macam-macam lah Pocong ni buat bagi takutkan orang sekeliling dia. Tak tahulah apa motif sebenar dia buat macam tu. Korang pun pernah tengok yang mana ada video dekat YouTube, dekat Facebook, dekat mana-mana media sosial. Korang pernah nampak yang mana Pocong ni sakat penunggang motor. Dia tumpang kawan tu, dah lah tak reti duduk diam-diam atas motor. Dia duduk pula atas helmet. Apalah nak jadi si Pocong ni? Masalahnya orang yang dia tumpang tu tak sedar. Orang lain pula yang kecil perut. Mengikut sejarawan Kliwon, yang mana si Pocong ni asal dia adalah si mati, yang mana dipercayai tak diterima bumi. Mungkin masa silam kisah hidup dia banyak kemaksiatan yang dia lakukan dekat dunia. Tapi kita sebagai seorang Muslim harus percaya yang bahawanya kita tak ada kita nak dihidupkan balik sebagai hantu pocong, tak ada. Kita tetap akan lalui soal kubur, azab kubur. Kita akan lalui semua tu. Kita dah tak ada lagi dalam alam realiti, alam nyata. Kita berada di alam barzakh. Itu dia 5 tokoh anugerah yang aku dah pilih untuk hantu-hantu ni. Jadi korang punya pilihan, korang punya cadangan, hantu apa yang bagi korang berada di tangga nombor 1? Sila komen dekat bawah. Pada hati korang, mana hantu yang rare? Komen dekat bawah. Okey, sebelum aku tutup cerita, bantulah aku dengan subscribe. Subscribe dekat butang bawah tu. Korang bantu aku. Like jika korang rasa terhibur dengan cerita-cerita aku. Share lah dengan kawan-kawan kalau korang rasa cerita aku ni bermanfaat dan juga cerita aku ni dapat hiburkan korang. Share dengan kawan-kawan korang, hantar dekat grup WhatsApp ke mana ke. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.